Susulan kejadian simbah asid terhadap pemain bola sepak kebangsaan Faizal Halim di Petaling Jaya semalam, Menteri Belia dan Sukan Hana Yeoh meminta semua pihak memberi ruang kepada pihak polis menjalankan siasatan terperinci. Saya telah berurusan dengan IGP dan IGP telah memaklumkan bahawa tangkapan telah dilakukan dan siasatan masih sedang berjalan. Jadi kita tunggu dulu. Prioriti sekarang adalah untuk Faizal dapatkan rawatan di hospital dan tunggu siasatan polis. Bila berkata demikian di Cameron Highlands, dalam kejadian petang semalam, Faizal cedera di bahagian badan selepas disimbah asid oleh suspek menaiki sebuah motosikal. Susulan kejadian itu, seorang lelaki berusia 20-an ditahan dan direman 2 hari bagi membantu siasatan. Liga Super, Penang FC sasar untuk berada di kelompok 7 terbaik pada saingan musim ini. Exco Belia Sukan dan Kesihatan Negeri Daniel Goey berkata sasaran itu adalah hasil perbincangan terbaru yang dikendalikan pengurusan kejurulatihan negeri. Beliau juga berharap skuad Harimau Kumbang akan tampil lebih agresif dengan khidmat 4 pemain import. Kalau boleh, mungkin musim ini kita boleh menduduki 7 dalam lingkungan 1 hingga 7 tempat teratas di dalam Liga Super inilah. Itu harapan kami. Beliau berkata demikian kepada pemberita selepas perasmian jersey baru Penang FC di Bukit Mertajam. Skuad Harimau Kumbang dijadual menghadapi aksi pembuka tirai musim ini menentang Sabah FC pada 12 Mei. Ini pula perkembangan skuad Sabah FC. Ketua Jurulatih Dato' Ong Kim Swee optimis anak buahnya sudah bersedia menentang Penang FC pada perlawanan sulung nanti. Ini selepas mengambil kira keputusan positif di RIA dalam beberapa kejohanan pramusim. Terbaru, pasukan itu muncul juara Piala SMJ 2024 menewaskan Kuala Lumpur KL City FC dengan jaringan 1-0 di Stadium Rikas malam tadi. Perlawanan yang sengit, kita tahu kedua-dua pasukan telah bermain sebanyak 4 perlawanan dalam masa 7 hari. Bukan satu perkara yang mudah. Walaupun perlawanan kejohanan jemputan tetapi intensiti yang begitu tinggi dan ini penting untuk kita bawa ke perlawanan pertama kita pada minggu hadapan. Gol tunggal Sabah FC dalam aksi tersebut diperoleh menerusi sepakan penalti Ramon Machado pada minit ke-63. Pelumba berbasikal lebuh raya wanita negara Nur Aisyah Muhammad Zubir bakal berkampung di Belgium bermula 25 Mei ini. Ia sebagai persiapan menghadapi kejohanan sebelum ke Tamasya Sukan Olimpik Paris 2024 yang akan membuka tirai pada Julai. Timbalan Presiden Persekutuan Kebangsaan Berbasikal Malaysia PKBM, Dato' Amirjit Singgil memaklumkan perkara itu dibincang bersama Jurulatih Berbasikal Lebuh Raya Wanita Amir Mustafa Rusli. Dan beliau akan stay dari Belgium sehingga beliau mengambil bahagian di Olimpik. So satu program beliau akan mengambil bahagian dalam lebih kurang 20 kejohanan semasa di situ di antara Belgium dengan Belanda, dua negara ini, acara-acara yang telah pun ditetapkan. Tambah beliau, ini bermakna atlet berusia 27 tahun itu akan terlepas aksi kejohanan berbasikal jalan raya di Almaty, Kazakhstan pada 5 hingga 12 Jun ini. Nur Aisyah menjadi pelumba berbasikal lebuh raya wanita pertama beraksi di pentas Olimpik selain 3 atlet berbasikal trek iaitu Datuk Muhammad Azizul Hasni Awang, Muhammad Shah Firdaus Sahrom dan Nurul Izzah Izzati Muhammad Asri. Tenis terbuka Madrid, jago Rusia Andrei Rublev bangkit daripada ketinggalan untuk merangkul gelaran Masters 1000 kedua dalam karier menewaskan pemain Kanada Felix Auger-Aliassime. Pertembungan di gelanggang tanah liat itu menyaksikan Rublev yang baru pulih daripada demam gagal menyaingi ketangkasan Auger-Aliassime sekaligus tumpas set pertama 4-6. Namun pemain di ranking ke-6 dunia itu mempamerkan kebangkitan menguasai set kedua 7-5 sebelum mengesahkan kemenangan 7-5 pada set ketiga dalam tempoh kurang 3 jam.
Kemenangan sekaligus mengubat kekecewaan pemain berusia 26 tahun itu yang gagal merangkul gelaran dalam 4 kejohanan jelajah sebelum ini. Rublev menempuh laluan sukar untuk mara ke final termasuk perlu melepasi pemain ranking ketiga dunia Carlos Alcaraz di suku akhir. Sementara, Auger Aliassime dilihat kurang menerima cabaran selepas 3 lawannya termasuk pilihan utama Jannik Sinner menarik diri di suku akhir akibat kecederaan. Perlumbaan jelajah Giro di Italia. Pelumba Slovenia Tadej Pogačar mengungguli perlumbaan peringkat kedua sejauh 161 km dari San Francisco El Campo ke Santuario di Eropah sekaligus menguasai jersey pink selaku pemandu keseluruhan. Rantak pelumba pasukan UAE Team Emirates itu sedikit terganggu pada awal perlumbaan selepas terjatuh ketika melalui laluan mendaki. Bagaimanapun, pelumba berusia 25 tahun itu berhasil untuk kembali ke peloton sebelum melancarkan pecutan solo meninggalkan kelompok besar pelumba. Strategi itu nyata berhasil buat Pogačar yang melintasi garisan penamat 27 saat di depan pelumba dari Spanyol Dani Martinez dan pelumba United Kingdom Geraint Thomas. Sekian berita perdana dari Sungai Kesegara, Palestin Pasti Merdeka. Salam Malaysia Madani.